Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memulakan halaqah tadabbur di Pejabat Tadabbur Center ini, 1.0 kita namakan siri pertama insya-Allah. Dan halaqah tadabbur ni untuk hari ini kita buat ringkas saja, sekadar nak mengimarahkan Pejabat Tadabbur Center ini. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang sedang menyaksikan live ini adalah Pejabat Tadabbur Center. Alhamdulillah, kita mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Dana yang telah disumbangkan oleh ramai pihak yang budiman telah berjaya untuk insya-Allah mengekalkan premis ataupun pejabat ini untuk tempoh 5 tahun untuk 2 unit sewaan. Dan baki lagi kita masih menunggu beberapa dana untuk memasukkan kerusi, dan paling penting untuk menceria dan menyediakan pejabat ini sebagai tapak untuk pembelajaran keindahan Al-Quran. Jadi sementara kita tunggu kemajuan satu persatu berlaku kepada pejabat ini, insya-Allah saya berhasrat untuk mula mengadakan halaqah tadabbur. Insya-Allah kita akan buka kepada sesiapa sahaja yang berkelapangan untuk hadir sebulan sekali. Saya akan kendalikan secara percuma, sebab kita ni belum ada kerusi lagi, so tempatnya agak selesa untuk duduk-duduk dulu dan kita bersembang dengan santai. Jadi sebelah saya ini adik yang sedang belajar di Darul Quran, namanya adalah Firdaus kan? Imran, astagfirullah. Dan ini sahabat adik Najah Nafhan yang masih lagi belajar di UIA, dan saudara Muzammil yang mantan pimpinan mahasiswa di UIA. Alhamdulillah. Okey, adik-adikku yang kusayangi semua, tadi saya baru kendalikan ibrah surah Al-Ankabut. Ada satu ayat yang saya baca tu, saya fikir panjang ayat tu. Tapi saya akan beritahu ayat tu ayat mana dan dia cerita pasal apa. Cuma nak tanya adik-adik semua, saya nak kamu bayangkan, kamu sedang berada dari kalangan ratusan ribu manusia yang sedang menumpukan matanya kepada satu tubuh, dan tubuh itu adalah seorang remaja belasan tahun, dan dia satu-satunya lelaki remaja yang bertentangan dengan arus perdana waktu itu, kerana remaja ini telah menyuruh manusia ratusan ribu di situ untuk menyembah Allah yang esa. Dan akhirnya remaja ini telah diikat tangan dan kakinya, dan kepimpinan kaum pada waktu itu telah memutuskan untuk membunuh secara perlahan-lahan kanak-kanak ini atau remaja ini. Diharapkan dengan cara pembunuhan perlahan, apa yang disebut sebagai bakar satu persatu anggota tubuh, pendek kata dihumban ke dalam api. Mudah-mudahan ketika dia diikat, ditambat, dia mungkin akan berpaling tadah, murtad atau khianat. Dan saya rasa adik-adik boleh tahu siapakah remaja ini. Tidak lain tidak bukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang telah menyuruh kaumnya untuk meninggalkan berhala authanan. Dan kita tak boleh bayang tau, kita berempat macam ni pun nak berdepan dengan satu tamadun, peradaban, rejim. Kita sendiri tak kuat. Tapi bayangkan dia seorang-seorang dia atas muka bumi Allah waktu tu beriman. So sekarang saya nak adik-adik kongsi, anda bayangkan seorang kanak-kanak remaja diikat tangan dan kaki, diugut berkali-kali untuk tukar agama, dan sekarang dibaling daripada atas ke bawah. Dan kita lihat akhirnya dia terjatuh ke bawah, ke dalam kayu-kayu yang ada
dan kayu itu sudah berada dalam keadaan marak apinya menjulang sampai terlalu dahsyat dia punya sa'ir, dia punya kebakaran. Dan bila sahaja dihumban, didapati lelaki ini tidak ada satu pun daripada anggota tubuhnya terbakar, tidak ada satu api pun membakar walau satu rambut atau bulunya. Yang hanya terbakar adalah tali yang mengikat kaki dan tangannya. Dan kita letakkan diri kita di tempat ratusan ribu yang sedang menonton secara live peristiwa tersebut. Jadi agaknya nak tanya Muzammil, nak tanya Najah, nak tanya Firdaus, apa tadi nama? Imran, Masya Allah Imran ya. Minta maaf. Kamu rasakan apa yang kamu boleh pelajari ketika menyaksikan peristiwa tersebut? Apa yang kamu belajar? Sesuatu menyebabkan kamu tercengang. Okey, silakan. Saya nak setiap orang kalau boleh berikan pendapat yang berbeza-beza. Dan ada sebab saya tanya soalan ni. Silakan. Bismillah. Silakan Muzammil. Apa yang disaksikan lah mungkin apa yang kita sendiri boleh belajar lah. Kalau macam saya sendiri, macam contohlah kalau kita berada di situasi tu, mungkinlah kita tidak boleh buat apa-apa kan, sebab kita adalah golongan minoriti di situ. Kamu letakkan diri kamu di tempat orang beriman ke di tempat mereka yang belum beriman menyaksikan peristiwa ini? Mungkin yang belum lah kot. Yang belum lah. Yang belum beriman. Okay. Orang biasa. Orang biasa. Di bawah pemerintahan Namrud. So masyarakat biasa ni kalau mungkin lah kalau apa, sebab hidayah tu atas milik Allah kan. Dengan hasil dengan terjadinya peristiwa seperti tersebut, kemungkinan boleh mengubah fikiran-fikiran orang yang melihat, yang ragu-ragu melihat kejadian ni hasil daripada satu kejadian yang Allah sendiri tetapkan, dengan mana Allah membantu untuk supaya Nabi Ibrahim sendiri tidak dibakar lah. Itu daripada sudut orang yang masih ragu-ragu lah. Cuma daripada sudut kalau orang kita ni orang beriman, mungkin kita pun masa tu ragu-ragu juga untuk membantu, disebab membantu secara fizikal lah daripada segi untuk kita untuk bawa keluar semua, kita ragu-ragu disebabkan dengan ada golongan orang yang ramai yang kemungkinan kita pun mungkin takut untuk dibaling juga ke situ. Tapi kalau macam kalau tengok ada kisah tu burung pun boleh membantu, walaupun air tu, yang disampaikan tu pun sikit, tapi patutnya kalau macam kita orang beriman itu kita cuba bantulah, sebabkan kita menjadi pengikut pada Nabi Ibrahim lah. Itu je lah kot. Okey, terima kasih Muzammil. Satu poin yang menarik mengenai bantu yang sekadar yang kita mampu, dan susah untuk bantu kerana risiko. Mungkin lah. Sebab orang mungkin akan bantu walaupun tidak atas dasar iman, tetapi kerana dia kanak-kanak, dia remaja. Aku salah dia sampai begitu di apa-apakan. Najah macam mana? Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak Ustaz Syari, murabbi kita. Alhamdulillah, berkenaan kisah Nabi Ibrahim ni tak lari sebelum babak dia dibakar. Ada juga babak sebelum tu disebut qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nabi Ibrahim dia membuat satu strategi untuk meramaikan orang di dalam satu pusat orang awam. Nabi Ibrahim menghancurkan dua berhala besar, menghancurkan semua berhala, ditinggalkan dua berhala besar dengan menggunakan kapak, satu senjata yang tajam. Dari situ kita nampak jati diri, nilai, beraninya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa selepas itu orang-orang awam, pihak yang memusuhi Nabi Ibrahim tetap tak ada common sense langsung nak tolong Nabi Ibrahim dibakar? Kenapa perasaan pihak musuh sampai macam tu sekali? Kemudian dibantu oleh Nabi Lut. Betul Ustaz? Betul. Nak kata orang awam walaupun dia memusuhi Nabi Ibrahim, kenapa tak ada secebis perasaan kemanusiaan tu pada seorang kanak-kanak yang
diperlakukan sedemikian. Kenapa sampai Allah tunjuk watak binatang tu? Sampaikan Allah ada sebut daripada Nabi Shu'aib, in uridu illa al-islah mastata'tu. Kita mestilah tolong semampu mana yang kita boleh. Sebab dengan kewujudan Nabi Ibrahim, maka lahirlah keturunan Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq. Itulah nilai kemanusiaan itu sendiri. Alhamdulillah, Muzammil dan Najah seperti berkongsi satu perspektif, iaitulah di mana deria kemanusiaan seperti sudah mati, sedangkan apa yang berlaku di hadapan mata adalah seorang kanak-kanak remaja dirantai, diikat dan mahu dibunuh dengan secara kejam, dibakar sampai rentung, hanya kerana dia berkata Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dan bukan berhala yang dipahat dengan tangan kamu sendiri. Suatu seruan yang selari dengan fitrah orang-orang yang yang waras akalnya. Ini satu perspektif yang menarik, dan saya nak gazetkan perspektif itu, iaitulah ia menunjukkan kaum Ibrahim pada waktu itu telah kematian sensitivity. Agama apa ni? Agama apa yang mengajar seseorang sampai tak ada rasa simpati langsung, walaupun dia berbeza agama, tetapi dia tu budak. So adakah ini agama Namrud sampai menghilangkan langsung simpati kepada seorang kanak-kanak fatan daripada diperlakukan sedemikian oleh satu kerajaan besar? Dan paling kurang pun takkanlah tak boleh cadang, bunuh sahaja senyap-senyap, tapi kena sampai di stadium kan, dihimpunkan dan dibakar dengan cara yang begitu kejam. Dan ini yang diseru oleh agama kalian. Okey, itu satu benda yang menarik, ana gazetkan itu. Kamu Firdaus Imran, minta maaf. Baiklah, kalau daripada sudut saya, contoh macam kita kan dulu kecil-kecil pernah tengok cerita yang macam ada seorang tu bawa kereta pergi ke zaman yang lalu kan. Okay, sekarang ni kita cuba macam tu juga. Kita naik kereta tu, kita pergi ke zaman tu. Okay, kita masuk ke zaman tu, kita bayangkan kita berada di tengah-tengah, menjadi orang yang tidak dikenali lah. Menjadi orang yang tidak dikenali, dan diorang tak kenal kita tak kenal diorang. Cuma kita nampak suasana tu. Macam apa yang berlaku kan. Okay. Lepas tu bila kita tengok kat situ, mungkin apa yang saya belajar, yang saya menampak, kita boleh nampak bahawa masyarakat kat situ, mungkin juga kerana ketakutan kepada raja mereka menyebabkan mereka tidak bertindak mengikut akal. Tapi kita boleh nampak juga betapa masyarakat situ bodoh sombong. Bodoh sombong. Sebab apa? Sebelum daripada peristiwa tu, Nabi dah buat satu strategi yang Najah cakap tadi. Tinggalkan kapak dekat bahala besar, kemudian dah hapuskan bahala-bahala lain. Kemudian orang lain tanya, siapa yang buat ni? Lepas tu Nabi Ibrahim kata, tanyalah dia yang buat. Kemudian penduduk situ yang jawab, takkanlah dia boleh buat, dia tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kalau ikut logik akal, mereka dah boleh fikir lah yang mereka pergi sembah tu ialah benda yang tak sepatutnya, yang tak boleh bertindak. Yes. Diri sendiri, mereka sendiri, apa tak melindungi orang yang menyembah. Betul. Kemudian sepatutnya kat situ kita dah nampak, patutnya masyarakat dah boleh sedar, dah boleh fikir. Tetapi bila sampai ke situasi yang dibakar ni, rupanya mereka masih tak boleh fikir. Mereka bukan sekadar bodoh, tapi mereka sombong, tak nak terima. Mereka tak ada hujah sebenarnya. Sebab bila kita tengok macam mana Allah ubah sifat tabiat api tu ialah membakar dan memanaskan. Tapi kenapa api tu boleh berubah tak membakar pun? Nabi Ibrahim boleh keluar relax je. Maksudnya tak ada kesan langsung menyebabkan dia terbakar. Allah tukar sifat api tu daripada memanaskan kepada benda yang tak boleh membakar. Jadi sepatutnya kat situ kita boleh fikir, masyarakat dah boleh fikir. Tetapi betapa bodoh sombongnya masyarakat tu, yang kita kena belajar supaya bila kita nampak satu agama, kita nampak agama Islam ni bukan sekadar berdiri di atas benda-benda yang karut marut.
Yes. Tetapi kita kena agama ni berdiri di atas hujah, benda yang boleh terima akal. Yes. Itu saja. Okey. Subhanallah, suka berusrah dengan adik-adik, dan saya tak boleh bayangkan kalau halaqah tadabbur ini kita ada lagi 10 orang, 15 orang, sebab kita punya bilik luas sebelum kerusi-kerusi dimasukkan. So kita boleh berhalaqah seperti ini, dan mungkin pelbagai perspektif kita akan temui daripada yang hadir. Okey. Dari pihak Muzammil dan Najah tadi menyebut tentang peradaban yang tidak ada sensitiviti kepada apa yang diperlakukan pada kanak-kanak. Kamu pula memberitahu tentang peradaban yang tertegak atas dasar sombong dan bodoh, tidak menyedari yang diri itu tidak tahu, tak tahu yang dia itu tak tahu. Lepas itu tidak berani berhujah, maka berdepan dengan kekerasan. Caranya adalah cara kekerasan dan kezaliman. Inilah yang dinamakan peradaban Al-Ankabut, kalau saya boleh bahasakan sedemikian. Peradaban yang tertegak dengan kelemahan hujah. Okey, kenapa soalan ini ditanya? Dan saya sendiri pun nak tambah. Kalau saya melihat peristiwa itu, dan memang kita dididik oleh Quran untuk seperti membayangkan peristiwa itu, terlalu banyak pengajaran dari satu babak. Satu babak boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Selain daripada apa yang adik-adik sebutkan tadi, saya nak menambah. Ibrahim mengajar kita kekal setia dengan kebenaran sampailah ke hujung nyawa, kerana terbukti Ibrahim alaihissalam tidak sekali-kali mengambil rukhsah. Apa maksud rukhsah? Melafazkan taqiyah tetapi hati kekal beriman. Sebab surah Al-Ankabut menyebutkan ada orang nifaq, munafik, tetapi Ibrahim antara contoh ulil azmi. Dia tidak mahu memilih untuk menyelamatkan diri daripada mudarat. Kita duduk ke tempat Nabi Ibrahim pun rasanya kita kena ambil pendekatan itu demi keselamatan nyawa kita. Yang penting kita beriman. Allah tahu siapa yang beriman, Allah tahu siapa yang tak beriman. Tetapi Ibrahim mengajar kita, dia tidak memilih rukhsah. Dia kekal dengan azimah, ulil azam, iaitu peduli apa? Kalau mati syahid. Dan saya membayangkan Nabi Allah Ibrahim tak terfikir bagaimana dia akan selamat. Dalam fikiran dia adalah, aku akan sakit untuk beberapa minit atau beberapa saat, dan aku yakin aku akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha pada aku redha pada Allah, dan aku akan dapat menikmati kesenangan. Sakit hanya beberapa saat, tetapi apa selepas itu adalah menyeronokkan. Saya percaya dalam fikiran anak muda ini adalah kematian. Tak pernah terfikir yang Allah akan selamatkan. Kalau dia terfikir pun, Ibrahim tidak tahu bagaimana Allah akan selamatkan. Okay, cuba fikir je, macam mana Allah boleh selamatkan? Nak terapung atas udara? Boleh-boleh terapung kan? Ataupun setiap kali dia orang nak tambat, terbuka dia punya ikatan. Ataupun api itu bila nyala je hujan datang, padam masa balik. Try lagi, padam masa balik. Macam ribet pak. Tapi hebat tak hebat, Allah tunjukkan api itu kekal menyala, Ibrahim kat dalam, and nothing happen, nothing touch him. Jadi kat situ pengajaran pertama yang kamu sebut tadi, peradaban Al-Ankabut. Okey, ni saya namakan ayat pertama. Kalau kita boleh simpulkan, ayat pertama pengajarannya adalah peradaban Al-Ankabut. Peradaban orang-orang kafir adalah peradaban yang tidak lagi mengambil berat tentang kemanusiaan. Kemanusiaan telah dibunuh. Kamu pula ayat kedua, peradaban yang membunuh intelektual, membunuh hujah, membunuh dialog. Saya pula menambah, peristiwa ini mengajar setia dengan kebenaran. Walaupun usia anda adalah usia muda dan anda seorang diri, kebenaran bukanlah anda bersama dengan jamaah sekalipun, tetapi apa yang anda pegang adalah kebatilan. Walau anda berseorangan, tapi anda pegang dengan Quran, dengan kebenaran, anda berada dalam jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya juga cuba letakkan diri di tempat Nabi Ibrahim. Saya cuba fikirkan, bila saya tengok dalam api, gunakan logik, sepatutnya terbakar. Itu hukum alam, hukum sebab musabab. Tapi ini namanya mukjizat. Mukjizat adalah amrun khariqul adah,
sesuatu yang berlaku di luar daripada kemampuan penjelasan sains untuk menerangkan, logik akal tidak boleh menerangkan. Allah tundukkan api untuk Nabi Allah Ibrahim. Lalu di sini kita belajar sesuatu. Bila Allah kata kun fayakun, Ibrahim hidup, maka tidak ada yang boleh mematikan. Dan kalau Allah kata mati, tidak ada yang boleh menghidupkan. So di situ ayat yang keempat kita boleh bina. Peristiwa Ibrahim dibakar di Humban adalah peristiwa menunjukkan apa yang Ibrahim sendiri kata dalam surah Al-Baqarah, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kamu nak matikan aku, tapi Allah berkehendak untuk menghidupkan aku. Buatlah apa jua cara, aku tetap akan hidup. Kamu nak menghidupkan aku, kamu nak bebaskan aku, tapi kalau Allah takdirkan aku mati, aku tetap akan mati. Jadi perasan tak ada 4 ayat daripada satu peristiwa kita telah bina bersama. Saya nak kaitkan dengan ayat 24 surah Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar inna fi dhalik laayatin liqaumin yu'minun." Sadaqallahul azim. Kemudian seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab langsung oleh kaumnya, melainkan dengan kata-kata tentangan yang keras. Bunuhlah dia atau bakar dia. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi tanda-tanda. Saya ulang, tanda-tanda, bukan satu tanda. Tanda-tanda, ayat-ayat, bukan satu ayat, kepada kaum yang mahu beriman. Fi'il mudhari' yu'minun erti yang mahu mengekalkan iman. Ayat 24 ini menarik apabila kita bandingkan dengan ayat 15. Ayat 15 Najah cerita pasal bahtera Nabi Nuh. Allah kekalkan di atas gunung Judi sampai hari kiamat. Allah kata fa anjaynahu wa ashabas safinah wa ja'alnaha. Ha di situ merujuk kepada safinah. Bahtera itu bukan setakat di dalam surah Al-Ankabut, di beberapa ayat lain pun Allah saling mentafsirkan dan mengukuhkan ayat ini dengan mengatakan kami sengaja dan kami berkehendak, yakni Allah mengekalkan bahtera itu sampai hari kiamat di gunung Judi. Sebagai apa? Ini penting. Waja'alnaha ayatan lil alamin, untuk kami jadikan bahtera itu satu ayat sahaja untuk seluruh alam menyaksikan. Apa yang menarik di sini adalah tuan-puan dan adik-adik, kenapa bahtera Nabi Nuh Allah sebut satu tanda, tetapi peristiwa Ibrahim di Humban Allah sebut tanda-tanda? Kerana kalau kita lihat bahtera itu, kalau kita boleh lihat, kalau kita boleh daki, sentuh, tengok, bahtera itu mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Nuh. Bahtera itu membuktikan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Nuh adalah benar. Tapi kita melihat tak peristiwa banjir itu? Kita lihat tak macam mana perahu safinah yang terdiri daripada kayu dan paku, logik kata akan tenggelam sebab memuatkan bukan setakat manusia, binatang-binatang dan makanan-makanan yang untuk bertahan di atas banjir, tiba-tiba boleh bertahan. Kita tak tengok. Maka dengan hanya bahtera itu yang Allah frozen kan di atas tu, so kita dapat satu pengajaran, ini kisah yang benar. Tetapi apabila babak Nabi Ibrahim Allah tunjukkan seperti live depan kita, macam kita tadi hantar sebut, dibawa ke lokasi kejadian, yang saya tanya anda, kalau anda duduk di tempat ratusan ribu tu, maka kita bukan tengok sesuatu yang telah berlalu, hanya tinggal kesan seperti bahtera. Ayat dalam surah Al-Ankabut 24 ini kita dibawa kepada Ibrahim itu diputuskan untuk dibunuh, Ibrahim dihumban, Ibrahim selamat daripada kebakaran. So peristiwa itu saja terlalu banyak pengajaran dan ayat. Maka sebab itu dijamakkan la ayat pada kisah Nabi Ibrahim dan dimufradkan la ayatan kepada kisah bahtera Nuh. Kerana ayat 15 Allah tujukan mengenai bahtera itu,
tetapi ayat 24 merujuk kepada peristiwa itu sendiri. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang pada satu ayat Allah ada banyak pengajaran. Ayat Allah yang bernama peristiwa selamatnya Nabi Allah Ibrahim, anda sendiri melihat dari perspektif yang berbeza. Saya lihat dari perspektif Allah boleh menghidupkan dan mematikan. Dengan tengok peristiwa sama saja, saya dah boleh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh Ibrahim buat macam ni, hanya Allah boleh buat hidup mati ni di tangan Allah. Anta pula melihat dari perspektif yang berbeza, iaitulah kaum ini kaum yang sudah mati walaupun hidup bernyawa. Mereka tidak ada langsung kemampuan untuk berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim. Ini perspektif kedua, duduk di babak yang sama. Kamu pula kata peristiwa yang sama, tetapi menunjukkan manusia sudah tidak ada sebarang simpati kepada kanak-kanak ini. Saya pula nak tambah lagi, peristiwa ini menyebabkan kita belajar Ibrahim kekal dengan kebenaran sampai ke hujung nyawa. Dan kalau kita bincang halaqah ni dengan lebih besar, kita akan dapat lihat pelbagai lagi perspektif takwilan, tafsiran kepada ayat yang sama, ayat 24. Inilah yang menyebabkan Allah jamakkan la ayat, kerana peristiwa yang sama boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Seseorang boleh masuk Islam daripada pelbagai perspektif dia melihat ayat tersebut. Seorang yang bernama pemimpin, dia tengok ayat mungkin dalam konteks kepimpinan. Seorang yang bernama pelajar, dia melihat ayat dalam perspektif pelajar. Seseorang yang bernama ibu, dia melihat ayat dari perspektif seorang ibu. Jadi saya nak simpulkan, ayat Quran sama seperti ayat Allah api Nabi Ibrahim. Satu mukjizat boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Seseorang boleh mendapat banyak pengajaran daripada api tersebut. Api itu mengajar anta apa dia? Anta boleh tambah yang kelima, neraka adalah api. Tiada yang boleh menyelamatkan orang dalam tu kecuali Allah. So sesiapa yang nak diselamatkan Allah daripada api, dia kena ikut jejak Nabi Ibrahim. Itu dah ayat kelima dah. Jadi ini hikmah seseorang. Saya cuba nak sebutkan di sini, ini namanya tadabbur. Tadabbur ni, anta baca surah Al-Kautsar, anta dapat satu perspektif hari ini. Oh, saya baca surah Al-Kautsar sebagai seorang ayah, saya belajar sesuatu. 10 tahun selepas itu, anta baca surah yang sama sebagai seorang anak, katakan, yang kehilangan mak dan ayah. Anta dapat lihat surah yang sama memberikan anta terapi dan rawatan yang berbeza, yang anta tak pernah rasa sebelum ni. Macam surah tu baru turun dan diturunkan khusus kepada anta. Ini namanya tadabbur. Tadabbur ni tuan-tuan, anda ulang ayat yang sama untuk memetik buah yang berbeza. Anda menikmati rasa yang berbeza daripada buah pohon yang sama. So tengok, ini hikmah perbincangan kita mengenai jamaknya ayat dan mufradnya ayat dalam konteks Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi itu saja halaqah kita, nampak gembira belaka tu halaqah dah nak beda. Jadi tuan-tuan, ini pejabat Tadabbur Center. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pada bulan depan, dan saya akan umumkan tarikh di mana kita akan petik satu ayat ataupun dua ayat dan kita halaqahkan dalam bentuk yang lebih ramai, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat